Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada agama yang kita pegang pada sekarang ini sehinggalah kepada akhir hayat kita. Moga-moga dengan keyakinan itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustazah tadi, ustaz dan semua hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung muka surat 3 atas lagi kan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketiganya memberi zakat. Situ kan? Ketiganya memberi zakat. Keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Kelimanya mengerja haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Baik, sambung lagi, ini maknanya perbicaraan tentang rukun Islam. Rukun, apa makna rukun? Ingat balik, rukun bermakna imat. Maknanya imat tu bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya tiang. Maknanya menjadi tunggak. Berdirinya Islam itu dengan 5 tiang ini. Itu maksudnya Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ni tertegak dengan sebab 5 tiang dia. Maknanya kalau tak cukup tiang, tak boleh tegaklah Islam tu. Itu maksud dia.
Jadi kita dah bicara yang pertama iaitu kalimah syahadah. Kemudian yang keduanya mendirikan semayang. Sekarang kita nak masuk sambung kitab ni iaitu yang ketiga. Yang ketiga kata musannif pengarang kitab memberi zakat. Benda ni simple je sebenarnya, yang kita belajar lama dah. Cuma nak menjelaskan. Ketiganya memberi zakat. Antaralah yang ana buat bandingan antara kitab lama dengan kitab moden. Kitab moden maksudnya kitab yang terkini lah. Di sana ada sedikit perbezaan perkataan yang diguna pakai. Kalau kita rujuk kitab-kitab lama, antara kitab kita ni lah, Hidayatul Sibyan ni, ataupun kitab-kitab lama yang lain juga, mana di sana pengarang kitab atau ulama syekh yang karang kitab ni, dia guna perkataan memberi. Nah, pada zakat tu dia guna perkataan memberi zakat. Berbeza dengan kitab-kitab terkini, kitab style moden dan sebagainya, ulama-ulama sekarang lah yang karang kitab, mereka menggunakan perkataan membayar zakat. Nah, dia tak ada isu besar pun. Cumanya timbul satu persoalan, kenapa syekh dulu-dulu dia tak tulis perkataan bayar, dia tulis perkataan memberi. Di sana sebab tu kami ni yang mengaji pondok, setiap perkataan yang pengarang kitab guna ataupun tulis tidak membawa makna yang kosong. Malah setiap perkataan yang ditulis dalam kitab-kitab ni mesti ada isi tersurat dan tersiratnya. Mesti ada satu mesej yang nak dimaksudkan. Sebab tu adab mengaji kitab pondok ni, dia tak boleh tinggal walaupun satu huruf, satu perkataan tak boleh tinggal. Sebab setiap perkataan tu ada maknanya. Kenapa syekh ni guna ayat tu, guna perkataan tu? Dia berdasarkan ilmu alat, dipanggil ilmu alat. Orang mengaji ilmu nahwu saraf, dia tahulah benda ni. Jadi baik, yang kita nak hurai ni, ulama zaman dahulu menggunakan perkataan memberi, beza dengan sekarang guna perkataan membayar. Kerana di sana memberi ni dengan makna lebih, orang kata bagi saja, gitu. Maknanya dengan kerelaan hati. Berbeza dengan membayar, kadang-kadang hati tak rela tapi kena bagi juga. Macam kita pergi kedai kita ambil barang. Kalau tuan kedai kata ikut sukalah, kita nak bayar tak nak? Tak bayar lah, dia kata ikut suka. Dia kata peluang keemasan, peluang jangan tolak. Jadi maknanya tak apalah, tapi sebab tuan kedai kata barang dalam ni kena bayar. Jadi bila kena bayar, setuju ke tak setuju, kena bayar, kena bagi. Sampai kat kaunter tu tak boleh keluar macam tu je, kena ulur duit. Duit pula kena ulur ikut harga yang dia tulis. Mahal-mahal, wala kita tak reda. Kita kata tak setuju mahal macam ni, setuju tak setuju mu nak bayar. Tu maksud bayar. Bayar ni kena paksa. Kenapa? Yang kita nak urang ni, kenapa zaman sekarang pakai perkataan bayar? Sebab ada di kalangan umat Islam pada hari ni terpaksa bayar zakat. Kadang-kadang hati tak nak. Tapi nak buat macam mana? Dah peraturan dalam Islam kena buat lah. Kalau boleh elak dah elak, dia kata. Nampak? Sebab dah jadi tidak ada keikhlasan hati di dalam diri dalam masalah ibadat. Kadang-kadang tak payah kata zakat, semayang pun jadi terpaksa. Kan? Tapi bahagian rezeki nak daripada Allah. Gaji nak naik, rezeki nak makin tambah. Bini nak tambah satu lagi. Tapi bahagian ibadat pada Allah kira-kira. Dia kata. Sembang homeboy, nak tepuk meja terbalik cawan sembang. Kan? Tapi bahagian nak buat ibadat pada Allah nak berkira-kira. Ni tu kata bayar, kena bayar. Nak tak nak kena bayar. Jadi keterpaksaan. Bukanlah maksud zaman dulu siapa nak bayar tak apa, tak nak bayar tak apa. Tak, kena bayar juga. Tapi zaman dulu hati tu lebih mendidik. Ulama mendidik hati umat-umat Islam pada zaman dahulu bahawa zakat ni bukan satu keterpaksaan, tapi kita buatlah sebab kita rasa terhutang budi kepada Allah. Kan? Nak balas balik segala yang telah Allah beri nikmat atas kita takkan mampu. Tapi inilah cara kita. Dengan apa yang Allah perintah kita taat.
Dengan sebab itulah zaman dulu mudah dengan menggunakan perkataan memberi zakat, bagi zakat mudah. Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata tak payah kata orang Islam, orang kafir dulu bayar zakat kak. Tok Guru dia Tok Guru Siddiq Noh, dia mengaji di Pondok Tanjung Bedil Al-Ustaz Kedah. Jadi pondok tu dekat-dekat dengan bendang sawah. Jadi Tok Guru duduk kat depan tangga rumah, tak ada buat benda. Duduk-duduk saja telaah kitab itu. Lalu apek ni dia ada bendang. Dari jauh je dik, Tok Gulu. Dia Tok Gulu lah bunyi. Dia pelak sikit. Tok Gulu, ni nak bayar zakat, dia kata. Bayar zakat. Dia bayar zakat padahal dia kafir. Tapi sebab environment waktu tu environment Islam. Ini pentingnya kita nak bawa masyarakat kita kepada persekitaran Islam. Bila persekitaran Islam, kafir ikut Islam. Walau dia tak Islam lagi, tapi dia boleh ikut Islam. Dia Kelantan tengok. Kita tutup mata, jangan buka mata, tutup mata. Dengar apek Cina cakap logat Cina ke cakap logat Kelantan? Logat Kelantan sebiji-sebiji macam orang Melayu sebut. Kita buka mata lah apek. India begitu kak. Sebab apa? Sebab environment mempengaruhi. Bila environmentnya Islam, tak kira lah mana orang pun dia akan terikut cara gitu. Tapi bila hari ni environment kita dikuasai oleh orang kafir, lah kali kita terikut-ikut, bukan nak ikut tapi akhirnya terikut-ikut. Betul tak? Tak saya tengoklah diri kita. Pahang saya tak pastilah, tapi kalau kami belah Perak dah menjadi macam itulah. Kalau pergi kedai hardware, kita cakap benda, cakap Melayu ke cakap logat Cina? Logat Cina. Apek kopi atas bala pakai. Nak baju Melayu kain melekat, tapi masuk-masuk kedai apek itu paik batang ada. Cakap pun terbalik. Orang batang paik, dia paik batang. Dia terikut-ikut. Padahal boleh tak kita cakap straight bahasa Melayu biasa? Boleh sebenarnya. Patut biar dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Tapi ni tu kata soal pengaruh. Di Pangkor, saya ada kuliah satu di Pangkor. Orang Pangkor ceritalah, di sana dah ada 5 buah sekolah. Pangkor bukan besar mana. Lebih kurang Cameron besar lagi. Pangkor kecil je. Dia ada 5 buah sekolah atas pulau tu. 3 daripadanya tu sekolah Cina, 2 saja sekolah kebangsaan. Sekolah Melayu tak ada. Mana ada sekolah Melayu, sekolah kebangsaan. Tapi lagi 3 tu sekolah memang Cina sungguh. Saya tanya kenapa, macam mana boleh sekolah Cina lah banyak sangat? Ramai sangat penduduk Cina. Dia kata tak ramai mana juga. Habis tu dia jadi banyak. Dah orang anak Melayu pun hantar sekolah Cina. Anak Melayu pun hantar sekolah Cina. Dah apa alasan hantar anak Melayu sekolah Cina? Supaya pandai cakap Cina. Kenapa nak kena pandai cakap Cina? Senang boleh kerja. Dia jawab itu. Pada satu pandangan, satu sudut kita nampak macam bagus, macam baiklah, betul juga kan. Sebab sekarang ekonomi banyak orang Cina pegang, toke-toke besar apa semua. Kalau saya dulu pun masa lepas habis-habis graduate nak mohon kerja pun, banyak dia punya kriteria. Bila nak mohon kerja, dia tulis itu lebih diutamakan siapa yang pandai berbahasa Mandarin. Ada dia tulis kriteria situ kan. Jadi kita pun dalam satu pandangan kita kata macam bagus juga supaya mudah boleh kerja. Tu satu sudut. Tapi cuba pandang satu sudut yang lebih jauh. Pandangan kita yang lebih jauh, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kalau semua duk kalut sibuk nak mengaji bahasa orang, bahasa Cina, dah bahasa Melayu macam mana? Takut-takut satu hari nanti bahasa Cina tu jadi bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa perbualan umum. Dan semua yang tu nak. Jadi patut kita tegakkan bahasa kita. Dialah kena belajar bahasa kita, sebab dia duduk tanah kita. Ni tanah Melayu. Walaupun dah ubah nama pada Malaysia, masih lagi ada perkataan Melayu pada Malaysia tu. Mana? Malay. Malay ni maksud apa Malay? Malay tu Melayu lah. Sia tu Asia. Malaysia. Melayu Asia. Tapi dah kan? Sebab apa? Sebab kita tak pandang jauh. Kita pandang masa dekat. Nak boleh kaya, nak boleh cepat duit, nak boleh gaji, nak boleh jawatan, sanggup menggadai
maruah bangsa agama kan. Ini yang berlaku. Jauh kona cerita zakat tadi. Dia ada selingan enggak, iklan TV je ada iklan. Kuliah pun ada iklan enggak. Baik. Jadi ketiganya memberi. Makna memberi ni senanglah. Jadi kita nak, kalau boleh kita nak didik balik macam ulama dulu-dulu didik. Maknanya janganlah keterpaksaan, tapi kita bagi dengan kerelaan hati. Malah kita sonok pula bagi zakat kan. Jangan jadi macam ada orang kadang-kadang ada dia duduk sembang 2-3 orang. Dia kata dengan kawan dia yang Cina, dia kata hampa tak apalah untung, hampa tak kena zakat, kami kena zakat. Cakap apa gitu? Kalau mu rasa dia untung sebab tak kena zakat, pergi join agama dia. Kalau kita nampak agama lain lebih untung daripada Islam, buat apa mengaku Islam? Kita yang mengaku Islam ni sebab kita nampak Islam lah paling untung, Islam lah paling elok, sebab tu kita bersama Islam. Tiba-tiba nampak agama lain lebih elok. La ilaha illallah. Takut-takut kalau cakapnya tu pegang dari sudut akidah boleh rosak dia, boleh jadi kafir dia. Tapi kalau cakap mulut saja fasik lah, berdosa kan. Sebab menampakkan bahawa agama ni macam Islam ni macam teruk. Seolah-olah kena zakat, oh Islam ni jahat lah, ambil duit orang. Yang kena tag tu tak nampak jahat. Zakat berapa banyaknya, cukai berapa banyak, lagi banyak cukai pintu, cukai tingkap, macam cukai dia. Nampak? Cukai jalan lagi. Nak masuk highway tak boleh letak palang kan. Kita kata saya tak reda ni cukai ni, saya tak nak bayar ni. Kalau tak nak bayar, palang tak naik. tak nak kena bagi ke bawa palang naik. Dan kereta kita tinggi, elak. Kalau naik Ferrari lah selepas bawah tu. Kan rendah kereta sport kan. Baik. Jadi maknanya di situ. Kemudian makna zakat. Zakat ni asal kata zakah. Bukan zakah tu. Jangan dia fikir lain pula. Zakat zai kaf ya tak ada titik. Ya tak ada titik tu sebenarnya ganti tempat alif. Jadi makna zakat. Zakat tu maknanya bersih, suci. Jadi zakat ni membersihkan diri kita. Bersih macam mana? Dia dua. Satu bersih dari segi zahir, satu bersih dari segi batin. Bersih dari segi zahir, kata ulama, membersihkan harta kita. Kadang-kadang dalam kita kumpul harta dan sebagainya ni, bercampur perkara-perkara yang kita kadang-kadang tak perasan atau tak sedar bahawa dalam duit kita tu ada perkara syubhah. Bercampur benda yang haram ataupun yang kita tak pasti sama ada haram ke tidak. Macam-macam lah kan. Kerja, contohlah saya bagi contoh, kita kerja Tesco ke apa kan. Lepas tu dalam Tesco tu ada jual arak. Memang bukan kita bahagian jaga arak, kita bahagian jaga Maggi kan. Tak ada salah. Tapi keuntungan tu campur sekali. Keuntungan arak pun campur sekali kat dalam tu. Lepas tu bagi-bagi pula gaji. Kita yakin ke mungkin terkena ke situ ke? Tu kita takut. Jadi antara ni Allah tahu dah benda ni. Jadi Allah mensyariatkan kepada kita supaya dikeluarkan zakat, supaya harta tadi jadi bersih. Jadi yang dikeluarkan itu perkara-perkara yang diragukan. Ada termasuk syubhah ke haram dan sebagainya. Moga-moga harta kita jadi bersih lah. Sebab tu orang yang bayar zakat, harta ni jadi berkat. Jadi berkat macam ni, apa makna berkat? Ziyadatul khair. Makna berkat ialah ziyadatul khair, maknanya bertambah-tambah kebajikan, bertambah-tambah baik. Kadang-kadang orang yang bayar zakat ni walaupun gaji tak besar mana kan, tapi cukup. Rezeki dia cukup buat makan minum kan. Rezeki ni jangan pandang duit banyak. Rezeki ni maknanya hidup tu senang walaupun duit tak banyak. Hidup senang. Itu makna rezeki. Contoh sihat tubuh badan. Orang lain sakit, kita sihat. Walaupun dah berusia, kita boleh gagah lagi pergi masjid walaupun tinggi masjid kan. Boleh pergi, makna tu rezeki tu. Rezeki kesihatan. Ada orang Allah bagi umur panjang tapi tak boleh pergi masjid. Dia tak boleh pergi masjid. Press conference dia boleh pergi 95 kan. Tubuh pula parti baru. Tu nampak? Makna kata bukan mesti umur panjang. Bukan politik. Nak cerita contoh.
Bukan mesti umur panjang. Nah, walaupun umur kecil lagi, budak lagi, tapi boleh pergi masjid, berkat tu. Nah, kita dah berusia tak boleh sampai lagi masjid, takut tak ada berkat lah. Nah, jadi gitu. Jadi biar pandang rezeki ni, jangan pandang duit banyak. Rezeki ni Allah mudahkan kita taat pada dia, itulah rezeki. Tak? Boleh bangkit tahajud, boleh baca Quran. Ada orang surat khabar boleh baca. Tak payah kata bahagian berita semasa. Habis bahagian dia baca, sukan semua dia baca. Tak cukup dengan sukan tu, tender kontraktor dia baca juga. Projek, padahal dia tak ada kelas apa pun, kontraktor baca juga. Projek tanda sekolah, ada ni projek ni. Dia baca juga. La ilaha illallah. Dia kata tak cukup dengan baca tender, buat pula teka silang kata, pergi jawab. Allahu akbar. Surat khabar tak buka langsung, berhabuk surat khabar. Dia kata kita tak apalah, surat khabar pun baca, Quran pun boleh baca, alhamdulillah. Dia gitu. Jadi rezeki itu atas ketaatan pada Allah. Lagi kita boleh kuat taat, maknanya lagi luaslah rezeki kita Allah beri pada kita. Tu maksud dia. Okey, jadi zakat tu yang pertama dari segi zahir, membersihkan harta-harta kita daripada bercampur dengan perkara-perkara tak elok. Dari segi batinnya pula, zakat itu membersihkan hati kita daripada tamak terhadap dunia. Orang kalau tamak dunia, cinta dunia, macam mana nak keluar duit? Dia kata kena bayar zakat pula. Kena bagi pula kat dia. Apa suruh dia fakir miskin, malah kerja, aku pula yang kaya penat-penat ni nak bagi kat dia. Tapi kalau orang yang ada takwa, senang dia bagi. Kadang-kadang siap lebih pula bagi. Sama kat kita kalau bayar zakat fitrah, Pahang RM7 juga sekarang. Banyak negeri RM7 lah. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah, tengok tak ada duit kecil, RM5, RM1 tak ada. Yang ada dalam kocek RM10. Kita nak bayar seorang kita je. Kita pun bagi RM10. Tak payah minta baki lah. Ni tunggu ni pas salam, Amil pula terlupa. Duk kalut tulis resit. Kawan tu duduk je. Kenapa? Amil tanya. Nak baki ni baki. Amil tu gulung buku resit tu ketuk atas balik. Lah RM3 pun nak. Halal dah lah RM3 jadi infak. Bagi kat orang susah, fakir miskin. Kira lainlah bagi 100. Kita nak buat beli barang lagi apa semua, apalah minta baki. Ni RM10, baki RM3 je pun. Tu. Jadi biarlah didik hati ni. Mendidik zakat ni dari segi batinnya, mendidik hati kita supaya jangan tamak dengan barang dunia. Boleh berkongsi pula harta kita pada orang lain. Memang kita yang bekerja, kita yang usaha cari duit. Zakat perniagaan, kita yang berniaga. Zakat pertanian, kita yang bertani. Tapi kita keluarkan sebahagian tu untuk sama-sama dikongsikan kepada umat Islam, orang lain, orang yang susah dan sebagainya. Tu. Tapi itulah yang kita kesal. Zakat ni, saya tak kira zakat lain. Zakat lain kita letak tepi dulu. Kita kira zakat fitrah sudah. Zakat fitrah satu kepala RM7. Kalau Pahang ni saya tak pastilah berapa ramai penduduk Cameron. Kalau macam tempat kami Berwas, kurang-kurang kat beribu-ribu orang ada. Katalah contoh kita letak 5,000 orang penduduk yang duduk situ, campur anak apa semua. Jadi kalau satu kepala RM7, bayangkan kalau 5,000 kali RM7 berapa dah? Berapa dah? 5,000 kali RM7, 35,000. Tu Berwas baru. Berwas ni kecil je. Belum campur Pantai Remis, belum campur Taiping, belum campur Ipoh, belum campur Simpang Pulai. Campur satu negeri Perak agak-agak berapa? Juta. Tu baru negeri Perak, campur negeri-negeri lain lagi, satu Malaysia, 14 buah negeri, agak-agak berapa bilion boleh dapat sekali zakat fitrah ya. Masa raya Aidilfitri tu, sekali tu saja berapa bilion boleh dapat daripada Baitul Mal, duit Baitul Mal untuk tolong orang susah. Tapi kadang-kadang tengoklah bantuan sampai berapa ratus je kepada orang susah. Jadi ke mana pergi duit tu?
Yang ni kita ragukan, kita takut. Takut ada penyelewengan dan sebagainya. Sebab zaman lah ni zaman orang berebut jawatan. Sebab dia nampak sedapnya duduk jawatan ni. Boleh ambil sana ambil sini. Habis jawablah. Siapa yang makan harta zakat, memang diwajibkan masuk ke dalam neraka. Dibakar dalam api neraka. Jangan awak main, mau ambil sikit pun tak boleh. Sebab ni duit orang ramai. Kadang-kadang tu ada masjid, bukan masjid ni lah, contoh aja. Ada satu masjid ni, dia ada orang report ke saya. Dia tanya, "Ustaz, boleh ke guna duit masjid, ahli jawatan kuasa guna duit masjid, lepas tu pergi melancong?" Kata, apa ke benda? Duit melancong pakai duit peribadi sendiri lah. Makna boleh. Kata, duit masjid, duit infak orang ramai untuk imarahkan masjid. Pasang bumbung supaya orang yang datang masjid senang parking, tak basah hujan. Buat apa-apa, ataupun buat kuliah ceramah. Perkara tu mengimarahkan masjid tu. Boleh, tak masalah. Ni AJK ambil pakat ramai-ramai pergi cuti Langkawi. Duit tu duit infak orang ramai. Nampak? Haram. Jawablah. Nampak? Cerita ni cerita betul, bukan saya reka. Berlaku di sebuah masjid. Nampak? Jadi begitu. Buat kuliah tak bagi, pergi Langkawi boleh pula dia. Ada orang pelik sungguh manusia. Inilah bila ambil jawatan tanpa ilmu agama tu jadi. Ni saya tengok zaman orang nak berebut jawatan. Mengaku cukup majoriti lah, apalah. Nak berebut jawatan tapi tak ada ilmu agama. Pakai kod hentam dia lagi. Buat itu buat ini, sukati dia. Mana boleh kan? Baik. Jadi itu dia memberi zakat. Dan jangan buat main dengan tak bayar zakat ni. Kita buat lebih kurang. Zakat yang kena bayar masa hari raya tu, yang waktu wajib, iaitu start malam raya sampailah pagi raya sebelum sembahyang raya. Itu waktu wajib. Kalau belum bayar lagi, waktu itulah. Dan itu waktu afdal di zaman sahabat, zaman Nabi itu waktu afdal. Tapi kalau waktu zaman kita sekarang, ulama menyarankan bayar lebih awal. Maknanya kata masuk Ramadan boleh dah mula bayar. Sebab takut-takut kalut lagi tak terbayar. Jadi itu zakat fitrah. Tapi zakat-zakat yang lain jangan faham kena bayar waktu tu juga. Banyak kita tersalah sangka, tersalah faham. Bila sampai kat raya itulah dia nak bayar semua zakat. Zakat perniagaan dia nak bayar time tu. Bukan waktu tu. Zakat emas pun nak bayar waktu tu. Zakat harta bayar waktu tu. Tak. Zakat yang lain-lain ni dia ada haul dia. Haul dia ikut waktu cukup nisab dia. Kita ada harta, berapa banyak harta kita, dia kena cukup dia punya nisab. Dia dua syarat, nisab dan haul. Haul tu maknanya setahun. Nisab tu bilangan dia tu 85 gram emas. Kira kita tanya kedai emas 1 gram berapa ringgit. Sekarang ni nilai dia, kita pun darab dengan 85. Katalah contoh 15,000. Jadi kalau duit kita dalam bank, tak kira mesti dalam bank. Dalam bank ke, luar bank ke, atas bank ke, bawah bank ke, tak kira lah, kubur kat rumah ke, bawah bantal ke, atas atap ke, kumpul-kumpul semua yang kita simpan tu, kalau cukup 15,000 dia punya nisab, kena tunggu setahun. Cukup setahun, nisab tu tak berkurang, baru keluar zakat. Zakat pula kira macam mana nak mula setahun, Ustaz? Masa nisab dia dah mula cukup. Tarikh bila? Kena kira. Kalau nisab dia cukup bulan 3 hari tu, maknanya bulan 3 akan datang kena bayar zakat. Bukan tunggu Ramadan. Banyak orang silap. Yang Ramadan ni zakat fitrah. Zakat lain tu ikut bila cukup nisab dia. Dan cukup haul dia 1 tahun. Dia kena kira begitu. Dan kalau tak ingat Ustaz, anggarkan, kata ulama. Buatlah anggaran rasa-rasa bila jadi cukup masa tu, nisab masa tu. Itu. Sama dekat dengan zakat binatang apa semua samalah. Tu. Supaya apa? Supaya kita tak tersalah. Rupa-rupanya kita dah lajak sampai 3-4 bulan tak bayar zakat. Sebab patutnya bulan 3 hari tu dah kena bayar dah zakat harta tu. Tapi dia nak pergi tunggu sampai Ramadan, lajak sampai bulan 7. Berapa bulan dah tu tertanggung dosa sebab tak menunaikan zakat. Batu kena benda ni kena belajarlah, kena tahu. Cumanya kuliah kita malam ni kita tak fokus pada tajuk zakat. Sebab ni kita nak cerita rukun Islamnya. Yang ni saya tebuk-tebuk sikit je.
Permasalahan-permasalahan umum. Nanti sampai kat bab zakat, baru kita akan hurai tentang zakat tu. Tapi lambat lagi lah bab zakat. Bab zakat ni belakang-belakang sikit kita ni. Kan? Ni pun sekali datang naik bukit ni baru baca 2 baris. Bila nak sampai tak tahulah. Tu. Baik, keempatnya, habis ketiga dah, keempat pula. Keempat, puasa pada bulan Ramadan. Puasa-puasa ni bukan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab mana ada huruf pa. Pa tu Jawi. Puasa ni bahasa Melayu Sanskrit lama. Bahasa Melayu kuno orang panggil. Bahasa Melayu dulu-dulu. Orang tu sekarang pun rasa tak mahir dah bahasa tu. Sebab ni dulu lagi, lama lagi, zaman Parameswara macam tu. Lama. Jadi bahasa Melayu dulu dia guna perkataan puasa. Puasa ni maksud puasa ni makna menahan. Maksud menahan. Tapi kalau ikut Arab dia saum. Sad waw mim, saum. Saum itulah makna sebenarnya puasa dalam bahasa Arab. Saum. Saum tu pun makna menahan lah. Menahan diri. Dia puasa ni bila sebut menahan, dia ada 3 dia punya martabat dia. Martabat pertama dipanggil saul awam, yakni puasa orang awam. Puasa orang awam dia hanya menahan lapar dan dahaga, tak makan, tak minum. Madai itu lah dia. Tapi ngumpat-ngumpat juga. Cerita sensasi kan dia kata. Nampak? Tengok amoy tengok juga bulan Ramadan pun. Kutuk orang kutuk juga bulan Ramadan pun. Sebab apa? Sebab dia puasa orang awam. Orang awam dia jaga tu tak makan, tak minum. Dia kata selesai dah aku puasa. Tu puasa, kata Imam Ghazali, itu puasa orang awam. Dah sah tak puasa? Sah, tapi pahalanya sedikit, pahalanya kurang. Sebab apa? Sebab dia tak jaga diri dia, hati dia. Peringkat kedua dipanggil puasa khawas. Puasa khawas ni maknanya puasa orang khusus. Puasa khawas ni dia bukan setakat tahan lapar dan dahaga, tapi dia jaga 7 anggota. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, diri kita ni ada 7 anggota yang kita kena jaga. Kenapa 7? Kerana pintu neraka itu ada 7. Kalau kita jaga 7 ni, insya-Allah kita terpelihara daripada ke-7 pintu neraka. Tapi kalau kita tak jaga, boleh jadi termasuk salah satu. Nauzubillah min zalik lah. Apa dia 7 anggota tu? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Tak payah jaga lain ni, jaga 7 ni je. Jaga mata, jangan tengok benda haram, benda maksiat, benda yang diharamkan kita melihat. Jaga telinga, jangan dengar benda yang bukan-bukan, benda fitnah, benda haram. Betulah hati-hati zaman kita ni, zaman WhatsApp. Fitnah macam-macam kat dalam WhatsApp. Jadi kalau kita tahu dah barang tu barang fitnah, tak payah dengar lah, dia merosakkan telinga kita. Menyebabkan jadi dosa telinga. Kalau kita tak tahu tu dimaaf lah. Tapi ni kita tahu dah ni barang fitnah, tapi nak buat syok dengar agak. Nak menjatuhkan orang dan sebagainya, tak payah dengar lah, rosak telinga, buat jadi dosa telinga. Kemudian lagi lepas mata, telinga, mulut. Dosa mulut. Jaga mulut supaya jangan cakap ngumpat, jangan menghina orang, kutuk orang dan sebagainya. Dan perli ada 2 kata ulama. Ada ketika perli itu dibenarkan, ada ketika perli itu tidak dibenarkan. Kalau perli itu tujuan untuk menjatuhkan seseorang atas kerana dendam dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau perli itu tujuan dia untuk menyedarkan orang tu daripada salahnya, maka dibenarkan. Kerana Nabi pun pernah memerli. Sebab apa? Supaya orang tu sedar. Kadang-kadang kasar juga bunyi. Nabi nampak seorang sahabat Nabi ambil wuduk sebelah Nabi. Kemudian dia basuh kaki bahagian depan. Tumit tak kena air. Tumit tu dia tak gosok, tak cuci. Dia basuh ke depan aja kakinya. Nabi perli, Nabi kata 2 kaki ni celaka dalam neraka. Nabi kata. Kasar tak kasar? Kasar kalau kita tengah ambil wuduk, tiba ustaz datang duduk sebelah, ustaz kata 2 kaki ni celaka dalam neraka ni.
Kita terdiam ambil uduk tu. Nampak? Betul tak? Nabi itu kata ke sahabat. Sebab apa? Sebab apa Nabi tegas sangat dengan sahabat ni? Sebab sahabat ni hari-hari duduk dengan Nabi, mengaji dengan Nabi, tapi kenapa buat salah lagi? Berbeza dengan ada satu Arab Badui, dia baru datang Madinah. Datang nak cari Nabi, nak masuk Islam lah. Tapi dia baru orang luar baru sampai. Dia masuk Masjid Nabawi, dia nak kencing tak tahan. Dia pun tengok tak ada tandas, dia pergi hujung belakang masjid, dia kencing kat belakang masjid. Zaman dulu Masjid Nabawi pasir lagi. Mana ada kapet macam sekarang ni. Dia kencing belakang. Datang Saidina Umar nak keluar pedang nak potong kepala dia. Nak kencing dalam masjid. Nabi kata sabar. Orang ni dia tak erti. Dia baru datang. Dia baru nak meluk Islam. Nabi pun tak terang ni masjid tak boleh buat macam ni gini-gini. Masjid ni tempat suci. Nabi pun ajar cara menyucikan najis mutawasitah. Dia ada hikmah dia gitu. Jadi samalah orang baru masuk Islam, kita berlembut-lembut lah. Orang dah lama dah Islam, duk tak faham lagi, duk buat keras kepala gitu. Tak boleh lah. Sebab tu dia ada dipanggil uslub dakwah, kaedah menyampaikan dakwah. Ada ketika kena keras, ada ketika kena lembut. Tengok pada keadaan, tengok pada mad'u tu lah. Kalau rumah dah sampai terbakar, takkan nak cakap lembut-lembut. Rumah terbakar dah, sikit lagi nak kena bilik dia. Dia tuan rumah tu tengah tidur dalam tu, tak sedar. Api sikit lagi nak menyambar katil dia. Kita dari luar tingkap ni, daripada luar rumah nampak. Dah takkan kita nak ketuk slow-slow, Assalamualaikum, rumah terbakar tu, bangunlah. Itu rentung kawan tu. Tinggal tergorak saja. Jadi macam mana nak buat? Terajang pintu, pum, woi, api, tarik gitu. Tarik terus kepala-kepala dengan tangan-tangan. Sampai terlonde kain pelikat kawan tu. Dah masa tidur ikat tak kuat. Kawan tu tarik londe terus. Datang bomba tanya, apa perasaan tuan? Nak diselamatkan? Saya rasa sejuk. Bomba kata memanglah sejuk, kain pun dah tak ada dah. Allahu Akbar. Tapi nak ceritanya tengok keadaan dalam masyarakat kita, masyarakat Islam hari ni, umpama rumah terbakar dah. Orang suruh semayang, tak nak semayang, tapi jogging boleh kat taman. Pelik. Dah nak lembut lagi. Ini semayang lah. Takkan nak cakap begitu. Dan tengok pada keadaan lah. Dah kalau orang baru masuk Islam, mu'alaf, takkan nak kasar. Hang masuk ni kena sunat ni, potong ni. Kawan tu menggigil. Keluar balik boleh tak? Janganlah cakap pasal potong lagi. Jangan cakap pasal sunat lagi. Kawan tu baru masuk. Baru masuk tak apalah. Ajarlah benda lain dulu pelan-pelan. Sekali dia dah faham tak apalah. Begitulah. Sama macam keadaan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan para sahabat. Dia gitu. Jadi puasa ni maknanya menahan diri. Jadi yang kedua tadi puasa khawas, dia tahan mata, telinga, mulut jangan cakap benda bukan-bukan, tangan pula jangan ambil hak orang, jangan pegang benda yang haram. Pegang bini orang lah. Nampak teruk tu perangai kan? Buat jangan, jaga tangan kita, jangan ambil hak orang. Kata ulama, kalau kita jumpa barang, jumpa duit, kita pun duit, nak pegang tu tengok niat dulu, kata ulama. Kalau niat dia ambil tu sebab nak pulang balik pada tuan dia ataupun nak bagi kepada pihak berkuasa, ambilnya boleh pahala. Bila pegang je duit tu boleh pahala. Tapi kalau awal lagi niat dia, lain clear ni, dia kata. Orang tak ada niat, dia nak ambil duit tu buat duit dia, dia pegang saja berdosa. Selagi tak pegang tak dosa lagi. Pegang je dosa dah. Walaupun dia belum guna lagi duit tu. Sebab apa? Sebab tangan dia tadi sudah berniat jahat. Tu, jaga tangan kita. Kemudian jaga kaki. Jaga kaki ni supaya jangan pergi ke tempat maksiat. Itulah bila tanya pada Tok Wali, Tok, anggota apa yang paling kita kena jaga? Kalau kita orang awam biasa ni jawab dia, kita jawab kepala lah. Kepala lah paling penting. Sebab kalau kepala tak ada, habis mampus lah kan? Mana ada orang dia hidup lagi ustaz, dia cuma tak ada kepala je. Tak ada kepala mati terus lah. Benda lain putus tak apa, putus kepala tak ada apa dah. Jadi maknanya seolah-olah pada pandangan awam, pada pandangan umum, kita kata kepala lah paling penting. Sebab itulah trafik pun, undang-undang keselamatan jalan raya meletakkan bahawa wajib pakai helmet bila naik motor. Sebab nak jaga apa? Jaga kepala. Sebab tak ada kepala mati terus.
Tak ada trafik suruh pakai kasut besi, tak ada baju perisai, tak ada. Dia suruh jaga kepala sebab kepala lebih utama. Tapi bila tanya ke Tok Wali, Tok, anggota apa yang paling kita kena jaga? Tok Wali tak jawab kepala, dia jawab kaki. Kita pelik tak? Tanya awak kata kaki. Dia kata sebab kakilah tempat penentuanmu buat apa. Kalau kakimu menghala ke arah masjid, maka semua anggota badan kamu akan buat benda-benda baik. Kaki sampai masjid, tangan pegang Quran. Kalau tak pegang Quran pun salam kawan, boleh pahala. Nampak? Jangan pegang tabung masjid buat lari sudah lah. Jadi maknanya mata pula, mata tengok ulama, tengok Quran. Nampak? Telinga pula, telinga dengar kuliah, dengar orang lain baca Quran. Jadi automatik dengan sebab kaki sampai sini, mata dapat buat pahala, telinga dapat buat pahala, anggota lain semua boleh buat pahala. Tapi kalau kaki pergi kedai tikam nombor ekor, tangan pergi tikam, nampak? Mata pergi tengok nombor, nampak? Jadi anggota lain akan buat dosa juga. Jadi sebab tu kata Tok Wali, jaga kaki lebih penting, dia kata. Jadi kita jaga kaki kita supaya jangan melangkah ke tempat yang tidak elok. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, perut. Jaga perut. Kadang-kadang dengan sebab perut boleh masuk neraka. Jaga perut, Ustaz. Jangan bagi buncit ke apa? Bukan, buncit tak apa. Buncit tu lambang kemewahan. Nampak? Maksud jaga perut tu jaga makan. Makna bila nak makan, tengok dulu halal ke tidak. Kalau halal dah pun, tengok pula adab dia. Adab macam mana adab? Cari orang yang berjurih, orang kata. Maksud berjurih macam mana? Jenis semayang. Kalau saya dulu jadi driver Tok Guru saya, Tok Guru Siddiq Noh, sebelum mengajar jadi ustaz ni lah. Kita jadi driver dia je, bawa ke mana Tok Guru kuliah, kita lah bawa. Tok Guru punya style, dia kalau makan satu kedai makan tu, dia makan kedai tu lah bila-bila pun. Jadi dah tahu dah, kalau kuliah kat sini makan kedai ni, kuliah kat sini makan kedai ni. Kan? Satu hari kuliah tu bulanan dah, biasa dah pergi situ. Tapi bila nak pergi kedai makan yang dia biasa makan, kedai tu tutup. Tutup pula. Bila tutup mula pening, tak tahu nak makan mana. Sebab kalau kedai tu Tok Guru dah percaya, dia percaya sungguh. Kan? Dia punya makan semua elok apa semua. Tiba-tiba kedai tu tutup. Jadi pening, tak tahu nak pergi makan mana. Jadi Riki-Riki perut dah lapar masing-masing. Pergi Riki-Riki jumpa ada satu kedai ni, kedai siam. Tapi Tok Guru tak turun. Tok Guru suruh saya yang turun. Dia kata, entar pergi tengok dulu. Entar jeling-jeling tengok tukang masak, tukang buat air apa semua. Kalau okey, entar buat isyarat macam ni. Kalau tak okey, entar buat macam ni. Saya pun turun daripada kereta pergi. Kita tak duduk lagi, kita jeling-jeling tengok. Tengok tukang buat air tindik telinga. Rantai basikal terus sini ni leher. Dengan tindik, dengan ada rantai. Rambut kala-kala dah. Tukang buat air. Saya pun daripada jauh buat gaya ni. Oh, dia kata, naik. Tanya. Padahal kalau dia buat air bukannya haram, bukan dia buat air kasbah. Tapi sebab berkat tu. Tukang buat air dah gaya pakai macam tu. Kita tak nak sebab takut boleh merosakkan hati kita. Memang makanan tu tak jadi haram, tapi nak jaga hati. Ambil makanan, minuman daripada orang yang buat, orang yang soleh, orang yang baik. Walaupun mungkin kita tak soleh, tapi bila kita makan makanan orang yang soleh, sedikit sebanyak solehnya boleh terhinggap ke kita. Tapi kalau kita ni okey dah, tiba-tiba makan daripada orang yang fasik, takut-takut sedikit sebanyak kefasikannya boleh terhinggap ke kita. Ni dari segi adab, kan? Tapi kalau dah terdesak, nak buat macam mana, kan? Hentam je lah. Janji halal sudahlah. Tapi kalau ada pilihan, cuba cari yang boleh pilih dulu. Dia gitu. Ada satu hari lain pula, macam tu juga masalah dia. Tak ada kedai apa semua, yang ada kedai mamak. Saya dah lapar sangat dah masa tu. Lepas tu Tok Guru pun berhenti tepi kedai mamak. Berhenti Tok Guru pun tengok semua dia tak berkenan. Tengok ayam apa semua dia tak ambil lauk. Lain kali dia masuk kereta kosong, dia tak beli apa. Lepas tu dia kata dengan saya, nak beli apa, belilah. Dia bagi duit. Kita pun pergi lah, beli buah nasi, buah ayam. Tepek peha ayam besar atas nasi tu. Buah kuah macam-macam kuah. Kan? Naik atas kereta, tanya, Tok Guru tak beli makan? Tak apalah, anda tak berkenan lah. Tok kata, kami kan ada jual biskut tu. Tok kata ambil biskut tu je. Dia makan biskut tu je dalam kereta. Makan biskut tu. Sambil-sambil tengah bawa kereta tu, tiba-tiba Tok Guru cerita, ana bukan apa, dia kata.
ayam kat luar ni kita tak tahu depa sembelih macam mana, depa buat macam mana, takut-takut kalau tak kena takut haram. Saya ambil ayam dalam polistrin tu. Nampak? Oh sudah, sampai kat tepi surau tu nak makan dekat meja batu surau. Jadi buka, duduk depan, kita duduk depan ni. Nak buka satgi Tok Guru nampak ayam ni. Tadi pun Tok Guru cakap asal ayam. Nak cepat-cepat kambuh nasi tubuh atas ayam. Supaya tertutup ayam tu. nak ceritanya gitulah alim-alim ulama. Sebab tu ingatan depa kuat. Quran hadis penuh dalam kepala. Sebab apa? Sebab makannya depa jaga. Kita hentam. Hentam-hentam nampak. Kadang-kadang surah Fatihah boleh terlupa satu ayat. Ada. Nampak tak? Kan? Kadang-kadang pula pula lambat masuk lagi cepat terlupa. Apa tu? Baik, jadi puasa yang tu makna kata jaga perut. Puasa khawas. Maksud jaga perut bukan jaga tak nak bagi buncit, jaga makannya. Dan yang terakhir kemaluan, jaga kemaluan. Jangan buat tak tentu hala. Zaman hari ni Allahu Akbar, tuan-tuan, saya pesan sungguh ni. Kan, saya pesan sungguh, tolong jaga anak-anak kita, terutama yang perempuan. Zaman ni betul-betul saya cakap terus terang, saya cakap zaman fitnah. Kadang-kadang depan kita memang baik macam solehah sungguh, belakang kita tak tahu. Tolong cek, perhati, tanya kawan-kawan dia, tengok dengan siapa dia berkawan. Saya pengalaman belajar di college universiti kat Unimap tu. Daripada luar perwatakan dia memang nampak solehah, dengan tudung labuhnya, cakapnya lembut. Tapi bila dah terkena dengan pakwa dia, pakwa dia ajak pergi mandi sungai dengan tudung-tudung labuh, cabut. Free hair saja. Pakai t-shirt habis nampak dalam. Saya pun terkejut. Hari tu tengok kat kelas bukan main warak lagi baik. Rupanya macam ni. Sebab mak bapak dia jauh. Kita duduk sini kamera. Anak kita mengaji UiTM Shah Alam, contoh. Jauh mana dia nak, kita nak tahu. Dia pun tak apa, mak bapak tak ada. Tolong jaga. Zaman ni zaman memang perempuan ni, orang tanya ulama, dulu malaikat Jibril tugasnya menghantar wahyu. Sekarang wahyu dah tak ada, Nabi dah tak ada kan. Jadi malaikat Jibril buat benda? Ada orang tanya ke syekh ulama, takkan dia duduk saja tak puas hati dia? Malaikat Jibril. Jadi syekh jawab, malaikat Jibril sekarang tugasnya mengangkat sifat malu daripada dunia bawa naik ke atas. Ni makin nak dekat kiamat, malu tu makin kurang. Sebab tu Nabi kata malu ni sebahagian daripada iman. Iman dah makin kurang. Makin kurang. Dah tak reti apa, tak reti malu. Saya dulu masa duduk pondok nak cari duit sampingan untuk duduk nak mengaji. Duduk pondok ni bukan ada duit masuk pun. Jadi kita buat jual-jual sikit lah, jual air soya kat tepi-tepi jalan, jual air soya. Petang-petang tak ada kuliah, jual air soya. Kita kan jual soya ni pakai macam ni, pakai jubah, pakaian pondok, pakai jubah, pakai sebang gitu sambil jual. Kan? Tiba-tiba budak-budak sekolah petang, budak-budak perempuan naik motor nak balik. Nak balik dia lalu depan gerai, dia boleh piwit abang serban kata. Nampak? Dia tak reti malu. Cakap betul ni. Dia boleh ngurat kita pula. La ilaha illallah. Patut kita ngurat dia pula. Nak ceritanya perempuan sudah tak ada rasa malu. Yang bogey sana bogey sini lagi teruk lah. Ada banyak di internet dan sebagainya. Kan? Dah macam negara orang kafir lah pula. Pergi tengok Langkawi. Langkawi dahsyat dah sekarang. Langkawi dah jadi macam Hawaii. Dah jadi boleh pakai bikini saja. Ada di pulau-pulau di tepi pantai tu. Tapi jangan pergi lah pula. Ustaz cakap nak tengok. Jangan. Nampak? Takut tak boleh naik masjid dah sekejap lagi kan. Rosak habis jadi. Siapa susah bagi tahu dia kata. Baik. Jadi itu dia. Itu puasa khawas. Tingkat ketiga dipanggil puasa khawasul khawas. Ni lagi tinggi. Khas dalam khas. Tadi tinggi dah khas. Dia jaga 7 anggota. Dia tahan lapar, tahan makan, tahan minum. Kemudian dia tahan pula 7 anggota dia jangan buat dosa. Itu bagus dah. Ada lagi tak? Bagus. Dipanggil puasa khawasul khawas. Pangkat nombor 3 lagi tinggi. Ini wali-wali lah. Kita payah lah. Kita kuali. Ni wali-wali hebat. Mereka punya jaga hati jangan ingat dunia. Sampai tahap tu.
Sampai dia orang berpegang kalau hati dia teringat dunia saja, batal puasa dia. Sampai macam tu sekali. Bukan sakat lapar dahaga tahan, bukan sakat 7 anggota tahan, tahan hati. Teringat dunia je, batal. Ada kisah dalam kitab Bidayatul Talibin kalau tak silap, ataupun Qatul Ghasyiyah. Dia berjalan-jalan Tok Wali ni, dia berjalan, dia nampak ada orang tengah bina rumah, pasang batu bata, tengah ikat batu bata. Dia pun tegur, "Bang, buat apa ni?" dia tanya. Nah, orang yang ikat batu bata tu kata tengah bina rumah. Dah kenapa Tok tanya hal dunia? Dia terkejut. Oi, Allah, dia tertanya pasal dunia, dia teringat hal dunia. Terus batal puasa dia kata. Kemudian depa ni pula pegang kalau sehari batal kena ganti setahun. Itu kita kata tadi, saya kata kita kuali, kita tak mampu jadi macam depa. Kalau kita gak jadi gitu, berapa kali qada setahun. Nampak jenuh qada. Bangun pagi ingat dunia dah, betul tak? Bangun pagi kita cari apa? Cari Quran dulu ke cari telefon dulu? Telefon dulu, tengok WhatsApp. Takut-takut ada kawan kata nak bayar hutang apa. Macam-macam hal. Itu kata puasa. Puasa pada bulan Ramadan. Itu nak cerita bab puasa lah. Dan yang terakhir, sebelum kita tutupkan ni majlis kita malam ni, kelimanya mengerja haji kepada Baitullah. Ini satu orang cakap apa, kesedihan buat kita seluruh umat Islam lah, khususnya negara kita Malaysia dan umumnya seluruh dunia lah. Mana kata masih lagi belum dilepaskan untuk ke sana. Yang baru buka pun penduduk sana saja, itu pun dalam kuantiti yang terhad. Itu pun saya dapat makluman daripada pihak travel agency. Sebab saya ada trip sepatutnya saya kena bawa bulan 3 hari tu. Lagi 2 hari nak pergi, nak keluar surat Arab Saudi kata tak boleh. Jadi trip kami ni tertangguh lah. Jadi kata pihak agensi, dia kata buat masa ni pun tak boleh nak bagi jaminan apa-apa. Sebab yang kata Arab Saudi buka tu, itu dalam tempoh cobaan. Mana dia nak test, dia nak tengok dulu macam mana. Kalau apa yang SOP yang dia buat ni semua okey, baru dia akan buka. Tapi kalau rasa ada masalah ataupun ada tiba-tiba berlaku peningkatan angka dan sebagainya, boleh jadi tutup balik pula. Jadi inilah kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT. Kita sebagai orang yang beriman, kita kena pegang gini. Bila Allah hantar wabak ni, ujian ni, Allah nak uji kita tentang hal ekonomi dunia kita lebih sanggup lagi. Kita tak apalah, kita bolehlah kurang-kurangkan makan sikit-sikit mana yang ada duit, walaupun kita hidup susah. Tapi yang paling kita sedih bila wabak ni datang, ujian ni datang, agama kita sedikit tergugat. Yang tu patut kita kena sedih. Sebab kita ni orang beriman. Kita orang Islam. Kita kena sedih ni semayang kita jarak-jarak ni. Ke tuan-tuan sonok dah semayang jarak-jarak ni? Oh sonok sah, boleh pusing sah. Nampak? Dah, kita sedih kekok. Sampai bila nak semayang jarak? Sampai bila nak main tutup gini sampai nafas pun tak cukup. Rimah juga kadang-kadang nak. Ni takut sangat pakai ni, sampai kat rumah mau pakai. Lah kali mati tak cukup oksigen. Nampak? Itu kata. Mana kata kita minta pada Allah doa sungguh-sungguh, kita masing-masing, selain daripada kita ikhtiar dengan ubat dan sebagainya, kita berhajat pada Allah, ya Allah tolonglah angkat wabak ni ya Allah, kerana kami rindu untuk semayang rapat-rapat semula. Kami rindu untuk salam sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami rindu untuk pakai air kolah dan sebagainya. Sebab air kolah dengan air paip, berkat air kolah lagi. Sebab apa saya kata berkat? Sebab air kolah dia menjimatkan. Sebab tu kita pakai jatuh balik dalam tu. Air tak pakai banyak, tak rugi. Air paip jatuh kok lengkang. Tapi itulah, dah bila jadi macam ni, dah KKM buat keputusan tak boleh, mengaku je lah. Cumanya kita minta lah wabak ni diangkat, mohon kepada Allah sungguh-sungguh. Yang paling sedih ni lah mengerjakan haji ataupun umrah kepada Baitullah, di rumah Allah. Tapi ini menjadi rukun jika kuasa berjalan pada ni. Maksud kuasa berjalan ni mampu. Maksud mampu bukan jangan pandang duit je. Maksud mampu, kalau duit kita cukup-cukup je nak pergi sana, sehinggakan waris yang kita tinggalkan di Malaysia ni tak ada makan minum, itu dikira belum mampu. Makna mampu ni, kita pergi sana bawa duit kita, kemudian kita boleh tinggalkan sikit sebahagian duit kita untuk waris yang kita tinggalkan. Andai kata kalau kita mati kat sana, mereka boleh hidup lagi. Itu baru nama mampu. Tapi kalau cukup-cukup ngam-ngam, tak boleh.
Tu belum mampu lagi. Jadi jangan ukur mampu pergi haji ni dengan kereta banyak kat rumah, bukan. Kita kadang tengok orang kereta banyak bersusun depan rumah. Kereta banyak, haji tak pergi lagi. Apa benda? Jangan cakap macam tu. Orang tu kereta banyak boleh jadi keperluan, bukan kemewahan. Nak macam mana? Bagian ayah kerja gak, mak kerja gak, kakaknya adik dia, yang anak dia yang sulung perempuan kerja juga. Abang ni kerja gak, adik pun kerja gak, ada 5 orang. 5 kerja kat dalam rumah tu. Kerja pula lain-lain tempat. Seorang Tapah, seorang Ipoh, kan? Seorang ni dekat sini je Cameron. Seorang lagi Sabah, seorang lagi Johor. Jadi jauh-jauh. Jadi 5 bila kerja jauh-jauh, 5 kena pakai kereta. Takkan nak pakai satu kereta hantar 5 pergi kerja. Macam mana ayah pergi hantar mak dulu. Last sekali ayah, orang dah balik dah, dia baru sampai pejabat. Nampak? Jadi pakai 5 kereta. Bila 5 balik rumah, bersusun kereta depan rumah. Dah macam kedai jual kereta dah. Banyak kereta. Belum tentu itu dipanggil mewah. Itu dipanggil keperluan. Yang mewah ni, dia duduk 2 orang je kat rumah tu. Suami isteri duduk 2 orang je. Kereta kat 5. Nampak? Paling murah Myvi. Itu pun buat pergi buang sampah je. Itu baru kata mewah. Nampak? Bila mewah, kena ada bahagian yang kita kumpul untuk mengerjakan haji, insya-Allah. Tapi kalau kota nama tak kena panggil lagi, Ustaz. Kalau mampu untuk buat swasta, buat swasta. Sebab ini rukun, barang wajib, kan? Kita kena usaha sungguh-sungguh. Tapi kalau swasta mahal sangat, Ustaz, paling kurang hari tu dengar kat 60,000. Jadi kalau tak mampu buat swasta, terpaksa tunggu yang kerajaan panggil juga. Tunggu je lah. Tapi kalau ada duit lebih-lebih sikit, buat umrah dulu, kata ulama'. Memadai kalau hajinya tak sempat sampai dia mati, tapi dia pernah buat umrah. Sekurang-kurang kakinya pernah jejak ke Baitullah, pernah sampai ke rumah Allah, pernah sampai ziarah makam Rasulullah. Buat gitu. Anak-anak muda simpan duit daripada sekarang. Jangan sibuk nak simpan buat beli motor. Simpan buat pergi haji dulu. Ada lebih sikit buat beli umrah, pergi umrah. Ada pun orang yang dah biasa pergi umrah kat 2-3 kali. Janganlah pergi banyak kali dah, sebab kita dah biasa pergi. Kita bagi pula duit tu kat orang yang belum pergi, khususnya adik-beradik kita. Kadang-kadang adik-adik kita susah sikit, duit tak berapa banyak, kita belanja dia. Kita dapat pahala umrah walau yang pergi dia. Nampak? Tu hebatnya Allah Ta'ala. Seorang pergi, 2 pahala dapat orang. Orang yang pergi dapat, orang yang belanja dapat. Tu untung. Sebab kita dah biasa pergi, bagi orang lain yang tak biasa pula, sian dia tak mampu, kita bagi dia. Tu sedekah paling besar, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni, dan insya-Allah esok pagi kuliah subuh kita sambung. Dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Apa benda hakikat makrifat? Nanti kita tengok pagi subuh esok. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni, insya-Allah. Jadi macam biasa, di belakang sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Beruas Perak. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah agama. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan kami dapat melahirkan pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negara kita Malaysia dan umumnya di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allahu akbar.